Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nazrul Azhar bin Musa, nombor metrik 03 DET 18F 2017. Saya daripada kelas DET 5A. Dan penyelia projek saya ialah Encik Isham Sahar bin Ismail. Pada hari ini, saya ingin membentangkan projek saya yang bertajuk Automatic Gardening System. Isi kandungan pembentangan ini terdiri daripada pengenalan, kajian metodologi, hasil dapatan, kesimpulan dan cadangan, serta milestone projek. Pengenalan. Pada masa kini, sektor pertanian menghadapi masalah besar dalam menyiram tanaman mereka. Hal ini demikian kerana mereka tidak mempunyai idea yang tepat tentang ketersediaan tenaga. Walaupun ia tersedia, mereka perlu mengepam air dan menunggu sehingga tanaman disiram dengan betul, yang memaksa mereka untuk berhenti membuat aktiviti lain. Oleh hal yang demikian, menyebabkan penggunaan masa dan tenaga kerja yang banyak, sehingga menyebabkan peningkatan kos. Oleh itu, sistem pengairan automatik merupakan salah satu inisiatif yang hendak dibangunkan agar dapat membantu sektor pertanian agar terus maju seiring dengan kemajuan teknologi kini. Sistem pengairan automatik ini dapat membantu mengawal kadar penyiraman air ke tanaman dengan mengesan kelembapan tanah dan secara automatik akan menyalurkan air ke tanaman dengan kadar yang telah ditetapkan. Oleh itu, penggunaan sistem pengairan yang betul adalah sangat penting kerana tanaman memerlukan kadar air yang mencukupi. Jika kadar air yang berlebihan atau berkurangan dikhawatiri dapat memberi kesan terhadap kemusnahan tanaman. Pernyataan masalah. Yang pertama, sistem pengairan yang tidak teratur. Kadar air yang disalurkan pada tanaman. Sistem untuk menyalurkan air yang berlebihan. Menggunakan tenaga kerja yang banyak serta masa kerja yang tidak teratur. Seterusnya, saya akan menerangkan beberapa objektif projek ini. Antara objektif yang terdapat di dalam projek ini adalah sistem elektronik yang memudahkan pengguna. Kedua, kemesaran tanaman terjamin. Penjimatan masa dan tenaga. Dan aplikasi ini juga dibangun menggunakan teknologi Personal Area Network untuk memantau tanaman dari jarak jauh. Seterusnya, skop projek. Projek ini dibuat untuk memastikan bahawa projek yang dilaksanakan untuk mencapai matlamat yang diinginkan. Skop projek ini adalah memfokuskan pada penambahbaikan sistem pengairan tanaman yang digunakan, menggunakan Node MCU Wi-Fi sebagai makro pengawal, dan menggunakan aplikasi Blink sebagai kawalan di telefon pintar. Penemuan fakta. Berdasarkan penyelidikan yang telah dijalankan menunjukkan bahawa pengusaha tanaman mengalami masalah sistem pengairan tanaman. Lebihan air yang digunakan kebanyakannya tidak disalur keluar dengan baik. Seterusnya, platform IoT digunakan untuk menampilkan data peratusan kelembapan dalam bentuk grafik. Aplikasi Blink memberikan ciri pemberitahuan ke telefon pintar pengguna apabila peranti penyiraman diaktifkan atau dinyahaktifkan. Seterusnya, saya akan menerangkan bab metodologi. Usaha menghasilkan projek automatic gardening system adalah dengan membuat reka bentuk dan penggunaannya yang dapat beroperasi dengan lebih efisien dan juga menggunakan kos yang rendah serta mempemilik. Setiap langkah projek ini adalah satu proses untuk menyiapkan projek. Setiap langkah mesti diikuti satu persatu dan perlu dilakukan dengan teliti. Jika beberapa kesilapan berlaku, ia boleh membuatkan projek itu mungkin tidak dapat beroperasi atau tidak kelihatan kemas dan sempurna. Ini adalah merupakan lakaran projek automatic gardening system. Seperti yang anda lihat, di sini saya menggunakan water supply seperti botol, tong dan lain-lain. Dan di sini anda dapat lihat water pump
dan pipe water flow untuk menyalurkan air kepada tanaman, soil sensor untuk memeriksa kelembapan tanah, DHT11 untuk memeriksa suhu persekitaran dan juga kelembapan kawasan persekitaran, dan paparan LCD untuk memaparkan peratusan kelembapan tanah dan kawasan persekitaran, serta saya menggunakan power supply iaitu bateri untuk supply water pump. Seterusnya, saya akan menerangkan gambar rajah blok. Input bagi projek ini adalah DHT11 dan soil sensor. Setelah itu, sensor ini akan menghantar data pada node MCU. Seterusnya akan mengeluarkan output kepada LCD I2C, Blink application pada telefon pintar, dan water pump untuk menyalurkan air kepada tanaman. Seperti yang anda lihat, ini merupakan catat alin bagi projek automatic management system. Pertama, kita akan membuat sambungan pada node MCU dan memeriksa sambungan kepada Wi-Fi. Jika sambungan tidak berjaya, kita harus memeriksa sambungan kembali. Jika berjaya, sensor akan memeriksa kelembapan tanah dan kelembapan persekitaran serta suhu persekitaran. Seterusnya, sensor akan hantar data kepada pengguna, dan jika kelembapan tanah melebihi 90%, water pump akan berfungsi untuk menyalurkan air kepada tanaman. Dan jika tanaman bawah 60%, water pump akan berhenti. Seterusnya, sensor akan memeriksa kelembapan kembali dan tamat. Seterusnya, seperti yang anda lihat, ini adalah merupakan data skematik saya untuk membuat PCB board. Saya membuat data skematik ini pada aplikasi Proteus. Seterusnya, ini adalah merupakan PCB layout setelah saya membuat sambungan dengan betul. Seperti yang anda lihat, ini adalah merupakan gambaran 3D bagi PCB board saya. Ini adalah pada sisi bahagian atas dan ini pula pada sisi bahagian bawah. Pada slide ini, saya akan menerangkan komponen yang digunakan dalam projek ini. Yang pertama ialah DHT11, iaitu untuk memeriksa suhu kawasan persekitaran dan juga kelembapan persekitaran. Seterusnya adalah node MCU ESP8266 sebagai mikro pengawal utama. Seterusnya ialah soil sensor, iaitu untuk memeriksa kelembapan tanah, dan LCD I2C sebagai paparan untuk memaparkan kelembapan tanah, kelembapan persekitaran dan juga suhu persekitaran. Akhir sekali, saya menggunakan relay to channel untuk mengawal lampu serta water pump. Hasil dapatan. Setelah membuat kajian dari sumber-sumber yang relevan mengenai kaedah atau konsep projek ini dapat dihasilkan kepada bentuk fizikal dan dapat berfungsi mengikut objektif projek. Bab ini akan menerangkan atau memaparkan mengenai proses pembikinan projek sehingga dapat mencapai objektif projek. Seperti yang anda lihat, ini adalah gambar rajah proses pembuatan projek. Seperti yang anda lihat, ini adalah hasil projek saya setelah membuat sambungan dengan betul dan memeriksa jikalau terdapat beberapa masalah, dan masalah tersebut perlulah ditangani dengan segera agar projek ini dapat berfungsi dengan baik.
Pada slide ini, saya akan menunjukkan video pengujian akhir bagi projek Automatic Gardening System. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazir Azhar bin Musa, Geometri 03 DET 18F 2017. Saya daripada kelas DET 5A. Dan penyelia projek saya ialah Encik Isyam Zahar bin Ismail. Pada hari ini saya ingin membentangkan projek saya yang dinamakan Automatic Gardening System. Okey, sekarang saya ingin menerangkan komponen-komponen yang digunakan dalam projek ini. Pertama, komponen utama dalam projek ini adalah Node MCU V2 ESP8266 sebagai makro pengawal utama. Seterusnya, saya menggunakan relay 2 channel, water pump 12 volt, bateri sebagai supply untuk water pump dan lampu, LCD I2C sebagai paparan untuk kelembapan persekitaran, suhu persekitaran dan kelembapan tanah. Saya juga menggunakan DHT11 untuk memeriksa suhu persekitaran dan kelembapan kawasan persekitaran. Komponen utama dalam projek ini juga ialah soil sensor ataupun sensor kelembapan tanah untuk memeriksa kelembapan tanah, dan menggunakan lampu LED untuk menjaga kesuburan tanaman. Okey, sekarang saya akan menerangkan bagaimana projek ini akan berfungsi. Okey, seperti yang dilihat, switch pertama ni adalah untuk mengawal water pump secara manual. Switch kedua ini adalah untuk mengawal lampu secara manual. Switch ketiga ini adalah untuk menukarkan mode kepada manual dan automatik. Okey, input projek ini adalah DHT11, iaitu untuk memeriksa kelembapan persekitaran dan juga suhu persekitaran. Input kedua bagi projek ini adalah soil sensor, iaitu untuk memeriksa kelembapan tanah, dan output kepada projek ini adalah water pump untuk supply air kepada tanaman, LCD I2C sebagai paparan secara manual, dan blink application di telefon pintar. Okey, sekarang saya akan menerangkan apa yang terdapat pada aplikasi blink ini. Yang pertama ialah kelembapan kawasan persekitaran. Yang kedua ialah suhu persekitaran. Yang ketiga ini ialah kelembapan tanah. Pada aplikasi Blink terdapat 3 mode switch. Yang pertama iaitu untuk menukarkan mode kepada auto ataupun manual. Switch kedua ialah untuk mengawal water pump. Switch ketiga adalah untuk mengawal lampu. Okey, water pump akan berfungsi jika kelembapan tanah mencapai 100 ke 60. Okey, ini jika mode manual. Saya boleh menekan button lampu secara manual dan water pump secara manual. Okey, sekarang jika saya menukarkan mode kawalan kepada mode automatik, water pump akan menyalurkan air kerana kelembapan yang sesuai untuk tanaman adalah bawah 60%. Okey, seperti anda lihat, water pump akan menyalurkan air. Okey, seperti yang anda lihat, water pump berhenti jika
kelembapan tanah bawah 60%. Dan saya juga boleh menukarkan mode ini kepada mode manual kembali untuk mengawal lampu, supaya lampu ini dapat menjaga kesuburan tanaman. Okey, sekian saja pematangan projek saya. Terima kasih. Saya akan menerangkan kesimpulan dan juga cadangan. Dalam bab ini, saya akan menerangkan beberapa cadangan penambahbaikan serta kesimpulan hasil akhir projek yang telah dijalankan. Saya akan memberi serba sedikit cadangan penambahbaikan yang sesuai supaya projek ini lebih menarik perhatian pada masa akan datang. Cadangan penambahbaikan projek. Antara cadangan penambahbaikan projek ini ialah membuat penambahbaikan dengan memperbesarkan lagi sistem ini agar dapat digunakan pada sektor pertanian yang berskala besar. Seterusnya, penambahbaikan seterusnya adalah menukar power supply dari menggunakan bateri kepada direct current dengan menggunakan adapter 12 volt. Tetapi, jika ingin menjimatkan penggunaan elektrik, saya mencadangkan penggunaan tenaga dari solar panel. Akhir sekali, cadangan saya ialah projek ini mungkin akan menjadi lebih menarik jika menggunakan mode kawalan kamera dari jarak jauh agar dapat memantau tanaman kita daripada telefon pintar tanpa perlu ke kawasan tanaman. Seterusnya, kesimpulan. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan, automatic gardening system ini dapat membantu dari segi lokal ataupun secara komersial bagi sektor pertanian. Model ini dapat membantu memudahkan kerja penyiraman serta menjamin kesuburan tanah dan tanaman terjaga dengan adanya Internet of Things (IoT) pada projek yang telah dihasilkan ini. Projek ini juga berpotensi untuk mengembangkan sektor pertanian agar lebih maju. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, reka bentuk dan blok diagram juga telah diwujudkan setelah penyelidikan dilakukan dan setelah merujuk kepada sumber-sumber yang relevan. Akhir sekali, saya akan menunjukkan milestone projek saya. Pengurusan projek ini dapat dilihat daripada hasil jadual yang telah dibuat oleh pencipta untuk proses bermula dari mendengar taklimat sehingga berjaya dan berjalan dengan baik. Seperti yang anda lihat, ini adalah merupakan milestone projek 2 saya. Akhir sekali, sebelum menutup kata, saya ingin berterima kasih kepada penilai saya iaitu Encik Isham Sahar bin Ismail kerana banyak membantu saya semasa proses pembikinan projek ini. Dan tidak lupa juga saya ingin berterima kasih kepada pegawai-pegawai yang terlibat dalam kos DEE 50102 dan kepada rakan-rakan seperjuangan saya yang banyak bantu agar projek ini dapat dilaksanakan dan berfungsi dengan baik. Sekian, itu sahaja pembentangan projek saya iaitu Automatic Gardening System. Sekian, terima kasih.